Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar umumkan satu lagi keputusan paling mengejutkan Mahathir. Kali ini melibatkan Mukriz anak Mahathir. Anwar kata kerajaan mohon batal saman cukai 5 juta ringgit daripada Mukriz. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Persekutuan telah memohon untuk membatalkan saman berhubung taksiran cukai 5 juta ringgit yang difailkan oleh anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Kedua-dua responden berhujah. Perkara itu hanya melibatkan pertikaian cukai antara Mukriz Mahathir dan responden lain, yaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Anwar dan kerajaan menyatakan perkara tersebut dalam permohonan mereka di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi membatalkan tindakan semakan kehakiman yang difailkan Mukriz terhadap mereka. Pada 20 Disember tahun lalu, Mukriz memfailkan tindakan sivil tersebut dengan mendakwa bahawa taksiran cukai 5 juta ringgit oleh LHDN terhadap dirinya sebagai tidak sah berlaku kerana permusuhan berpanjangan Anwar terhadap Mahathir. Pada 2 Januari tahun ini, mahkamah telah memberi kebenaran kepada Mukriz untuk meneruskan tindakan tersebut. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada kencing manis, gout dan tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Ada produk yang bukan saya jual, tetapi saya kongsikan kepada anda kerana ramai sudah yang membeli produk ini. Dan ramai sudah yang memberikan testimoni yang terbaik. Saya kongsikan supaya anda ada persediaan untuk menjelang raya. Jangan sampai raya pula kena gout. Jadi supaya rayanya seronok, enjoy, pastikan anda membeli produk, sediakan payung sebelum hujan. Kita teruskan. Dalam satu affidavit yang ditandatangani oleh Peguam Kanan Persekutuan Nur Irwawati Daud daripada Jabatan Peguam Negara bagi pihak Anwar dan kerajaan, kedua-dua responden menyatakan bahawa isu Mukriz hanyalah berkaitan dengan 3 notis taksiran tambahan yang dikeluarkan LHDN bagi tahun taksiran 2017, 18 dan 2019. Anwar dan kerajaan berkata, Mahkamah Tinggi pada 2 Januari hanya membenarkan Mukriz meneruskan semakan kehakiman untuk mencabar keputusan LHDN mengeluarkan notis taksiran cukai. Kedua-dua responden menegaskan keputusan mahkamah itu tidak membenarkan Mukriz memohon pelbagai relief tambahan lain, antaranya deklarasi bahawa Perdana Menteri telah menyalahgunakan kuasa dengan menyebabkan LHDN mengeluarkan notis taksiran tersebut. Sehubungan itu, Anwar dan kerajaan berhujah mereka tidak perlu lagi dikekalkan kepada responden dalam semakan kehakiman berkenan. Penamaan pemohon terhadap responden kedua, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan responden ketiga, kerajaan Malaysia kini adalah jelas mengaibkan, remeh atau menyusahkan. Penamaan pemohon terhadap responden kedua dan responden ketiga adalah jelas merupakan suatu penyalahgunaan proses mahkamah yang mulia ini. Penamaan pemohon terhadap responden kedua dan responden ketiga ini adalah suatu tindakan yang jelas tidak boleh dikekalkan dan wajar dibatalkan oleh mahkamah yang mulia, kata Anwar dan kerajaan dalam affidavit yang dilihat oleh Malaysia kini. Jika mahkamah membenarkan permohonan ini, Anwar dan kerajaan akan digugurkan daripada semakan kehakiman tersebut, menjadikan LHDN satu-satunya responden dalam kes ini. Pada masa ini, mahkamah mengeluarkan perintah untuk menangguhkan taksiran cukai LHDN, sementara menunggu penyelesaian semakan kehakiman Mukriz. Ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Mukriz Nizamuddin Abdul Hamid berkata pihaknya sedang mempertimbangkan tindak balas terhadap permohonan terbaru yang difailkan oleh Anwar dan kerajaan. Menurut dokumen semakan kehakiman itu, Mukriz mendakwa taksiran cukai tambahan untuk tahun 2017 hingga 2019 yang dikeluarkan pada September lalu adalah tidak munasabah dan menyalahi undang-undang. Dia turut mendakwa tindakan LHDN dipengaruhi oleh perseteruan lama Anwar dengan Mahathir, merujuk pemecatan ahli Parlimen Tambun itu daripada jawatan Menteri Kewangan dan Keahlian UMNO
pada tahun 1998. Sejak pemecatan responden kedua, yaitu Anwar daripada UMNO dan jawatan Timbalan Perdana Menteri, diketahui umum bahawa responden kedua dan Mahathir adalah musuh politik, kata Mukhriz dalam dokumen itu. Pemohon turut mendakwa permusuhan politik itu berlanjutan walaupun selepas kerjasama singkat antara Anwar dan Mahathir. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan pengumuman terkini daripada Anwar Ibrahim ini, disahkan akan menyusahkan Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Kalau selama ini ramai yang kata Anwar Ibrahim ini kedekutlah, Anwar Ibrahim ini tak mampu bertahanlah, pernah dituduh kononnya Anwar Ibrahim tidak akan mampu bertahan selama 3 bulan, 6 bulan, tapi rupa-rupanya semuanya itu pembohongan belaka. Perikatan Nasional pernah menjangkakan kononnya Anwar Ibrahim hanya mampu bertahan 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Nah, akhirnya sekarang dah mencapai hampir 3 tahun. Kehebatan Anwar Ibrahim dalam mengatur ekonomi Malaysia menyebabkan Perikatan Nasional makin takut. Selain daripada itu, kehebatan penguatkuasaan daripada SPRM, PDRM, Immigration dan macam-macam lagi di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim telah membongkar pelbagai jenayah yang lampau yang pernah berlaku di Malaysia oleh pemimpin-pemimpin jerung-jerung besar yang ada di Malaysia, juga semakin menakutkan, terutamanya Perikatan Nasional. Sebelum kita teruskan ulasan ini, siapa yang ada masalah kencing manis, gout, tinggi darah, jangan lupa tekan butang produk yang ada dalam video ini. Dapatkan produk itu, saya tak jual produk itu, saya hanya kongsikan kepada Anda semua, supaya Anda ada persediaan untuk menjelang Syawal, hari raya ini. Jangan pula nanti raya kena gout kan. Jadi lebih baik sediakan payung sebelum hujan, sediakan ubat atau apa-apa saja yang boleh menawarkan atau boleh membantu Anda sepanjang hari raya nanti. Saudara, hari ini Anwar Ibrahim umumkan satu berita paling baik yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, yang menunjukkan bahawa negara kita sudah hampir berjaya pulih. Bayangkan, hari ini Anwar Ibrahim setuju beri duit raya RM500 kepada penjawat awam dan RM250 untuk pesara. Bukanlah sesuatu perkara yang mengejutkan apabila Anwar berikan ini, tetapi sebenarnya ini perkara luar biasa yang harus kita syukuri. Walaupun di media sosial, di Facebook, TikTok dan macam-macam, walaun masih menyalak seakan-akan seperti tidak bersyukur dengan pemberian RM500 dan RM250. Ini ada yang menyindir, katanya mereka kata pelaburan masuk beratus-ratus bilion, tapi hanya ber-500 atau 250, kata mereka. Tapi sebenarnya kita harus bersyukur. Bayangkan saja tahun ini dah berapa kali inisiatif kerajaan membantu kita. Naik gaji ada, naik pemberian bantuan awal ada, macam-macam lah. Hari ini kita dapat lagi RM500, RM250. Bukankah itu satu nikmat yang diberikan oleh Anwar Ibrahim? Ini membuktikan negara kita sedang pulih daripada ekonomi. Jangan-jangan kalau Perikatan Nasional pembangkang yang memimpin negara ketika ini, kata netizen, khususnya penyokong Anwar Ibrahim, silap-silap hari bulan, jangankan pemberian, diminta beri adalah, kata mereka lagi. Jangan-jangan Tin Milo akan beredar, kata mereka. Ada juga yang menyindir kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional, yang sehingga kini masih tidak ada yang mengumumkan apa-apa pemberian. Hanya negeri-negeri Pakatan Harapan yang sudah memberikan, seperti Selangor, Pahang, dan juga Perak. Setakat ini yang sah itu. Jadi bila lagi Perikatan Nasional, kata mereka. Penjawat awam boleh menarik nafas lega selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada penjawat awam grade 56 yang ke bawah. Perdana Menteri juga tidak melupakan para pesara kerajaan dan bersetuju memberi kebantuan sebanyak
Rp250 termasuk veteran berpensiun serta tidak berpensiun. Kata beliau, melihat kepada pentadbiran kini yang lebih baik dan usaha keras perkhidmatan awam, beliau bersetuju memberi bonus hari raya yang akan disalurkan bermula minggu hadapan. Kerajaan menimbang secara serius walaupun pada hemat saya isu bonus penjawat awam sudah diselesaikan pada bulan Februari, tetapi kerana mengenangkan pentadbiran itu lebih baik, khidmat mereka lebih baik dan kesungguhan yang ada, kata Anwar Ibrahim, maka saya putuskan insya-Allah dalam minggu depan kita akan salurkan grade 56 ke bawah RM500 bagi setiap penjawat awam dan untuk pesara RM250 termasuk veteran dan veteran tidak berpensiun, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.